Okey, dia kata gapa berlaku kalau setiap data ditambah atau ditolak atau didarab atau dibahagi. Untuk setiap data ditambah atau ditolak, tak ada perubahan pada nilai sukatan serahkan. Ni sukatan serahkan ni julat antara kuartil, sesihan piawai, variance, semua ni kita panggil sukatan serahkan. Tapi kalau setiap data itu didarab atau dibahagi dengan satu pemalah, maka ada perubahanlah pada sukatan serahkan. Perubahan tu ni diwakili dengan formula ni ada berlakon ni. Okey, kalau dikata darab dengan satu pemalah K, dibahagi dengan satu pemalah K, jadi apa? Kalau julat, darab je. Pemalah K tu darab julat lama, julat asal. Kalau dikata setiap data dibahagi, julat baru, julat asal bahagi dengan K. Kalau dikata nak julat antara kuartil baru, ambil pemalah tu, yang kata didarab dengan apa-apa tu, darab dengan julat kuartil hak asal. Kalau kata setiap data dibahagi, maka julat antara kuartil baru, julat antara kuartil asal bahagi dengan K. Untuk sesihan piawai baru, pemalah darab sesihan piawai asal. Jika dikata setiap data dibahagi, sesihan piawai asal tu bahagi dengan K. Variance lain sikit. Sebab variance ada kuasa 2. Kalau kata setiap data didarab dengan satu pemalah K, maka variance baru K kuasa 2 darab variance asal. Kalau kata setiap data dibahagi, variance asal bahagi dengan K kuasa 2. Soalan pertama, ni keyword dia, setiap cerapan ditambah 4. Setiap cerapan ditambah 4. Tengok balik nota pertama. Jika setiap cerapan ataupun setiap data ditambah, maka tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan pada sukatan serahkan. Kita pun tulis selalu julat antara kuartil baru sama dengan 6. Ni julat antara kuartil. Ni julat antara kuartil lama ni 6. Tapi sebab dia kata setiap data ditambah 4, kalau ditambah tidak ada perubahan. So julat antara kuartil baru pun 6 juga. Tak berubah. Okey, ni sesihan piawai. Sesihan piawai dia 3.2. Sesihan piawai 3.2. 3.2 ni sesihan piawai hak lama. So tulis sesihan piawai yang baru. Berubah tak? Tak berubah. Sebab setiap data ditambah. Ni setiap data ditambah, setiap cerapan ditambah, tak ada perubahan ya. Kalau hak lama 3.2, hak baru pun 3.2. Okey, yang kedua tengok ni, apa keyword dia? Hak mahal sekali ni. Dia kata setiap cerapan didarab 3. Kalau didarab ke dibahagi ke baru ada perubahan pada sukatan serahkan. Apa yang dia mahu, apa yang dia bagi, kita tengok apa yang dia bagi dulu. Dia bagi apa? Julat antara kuartil hak asal. Ni hak asal ni. Hak asal dia berapa? Hak asal dia 3. Julat antara kuartil yang asal ialah 3. Apa dia mahu? Julat antara kuartil baru. Kita pun tulislah sikit. Julat antara kuartil yang baru. Cek mana formula dia. Julat antara kuartil baru sama dengan K. K tu tengok ayat didarab dengan apa. Macam ni didarab dengan 3. Itulah K. Itulah K. Didarab dengan 3. Ni lah K ni. 3. Ni, saya bulat sikit. Ni lah K. K. Lepas tu dikatakan apa? K darab julat antara kuartil asal. Julat antara kuartil asal pun 3 juga tu. So dapat berapa? Dapat 9. Settle hak pertama, hak kedua pula. Dia kata sesihan piawai 1.8. Ni saya tulis sikit. Saya guna warna kuning, nampak tak? Sesihan piawai 1.8. Samalah 1.8 ialah sesihan piawai yang asal. Adakah dia nak sesihan piawai baru ke? Dia nak apa ke? Baca lagi. Dia kata hitung julat antara kuartil. Oh, dia tak mau sesihan piawai baru. Tapi dia nak variance baru. Dia nak variance baru. Variance baru berapa? So, tulis sini.
variance baru sama dengan, okey tengok variance baru formula ni, formula variance baru. K kuasa 2 darab variance asal. K kuasa 2. Tengok dia darab berapa ni? Dia darab dengan 3. So mesti 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. Darab dengan variance asal. Tengok. Ada tak variance asal diberi pada nombor 2 ni? Tak ada apa. Tapi dia weak kita sisihan piawai. Apakah hubungan sisihan piawai dengan variance? Hubungannya ialah kalau kita ada sisihan piawai, bila kita kuasa 2kan sisihan piawai tu, kita akan dapat variance. Jadi kita ada 1.8. 1.8 ni sisihan piawai yang asal. Nak tahu variance asal, kita kuasa 2. 1.8 kuasa 2. Kita akan dapat jawapannya. Apa? Kita tekan calculator sikit. Okey, 3 kuasa 2 darab dengan 1.8. Okey, dapat 29.16. Okey, sudah variance baru. Okey, lepas tu nombor 3 ni, hitung sisihan piawai bagi set data 4, 6, 7, 8, 10, 12, 16. Terangkan perubahan pada nilai sisihan piawai jika 70 ditambah pada set data tersebut. Okey, kita buat selesai dulu. Kita kira sisihan piawai set data yang asal dulu. 4, 6. Ingat lagi mana kita nak cari sisihan piawai ni? Mula-mula sekali awak kena kira min. Wajib kira min dulu baru awak akan dapat sisihan piawai. Okey, lagu mana simbol min? Simbol min kan? Ni simbol min. Ni min. Min simbol dia gini, X pasal ada bar gini. Ni simbol min. Okey, cara buat tambah dulu. Tambah semua ni. 4, 6, 7. 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 16. Jumlahkan semua sekali ni, lepas tu bahagi dengan berapa bilangan nombor yang ada ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita dapat dah dia punya formula dia. Kita dah isi formula dia. So kita tambahkan dulu lah. Okey. Okay, dapat 63 atas ni. Okay, dapat 9. Settle dah min. Min 9. Okay, yang kedua ni baru variance. Variance ke? Oh, silap-silap. Dia nak sisihan piawai. Okay, tak ada masalah. Ni sisihan piawai. Okay. Ni kat gigi lah. Okay, kita kira sisihan piawai. Tulis tambah sini asal. Ni asal. So sisihan piawai yang asal tu, kita ambil nombor-nombor ni lah. Okay. Punca kuasa dulu. Kita punca kuasa. Okay. First kali setiap data ni, setiap cerapan ni kita kuasa 2. 4 kuasa 2, tambah 6 kuasa 2, tambah 7 kuasa 2, tambah 8 kuasa 2, tambah 10 kuasa 2, tambah 12 kuasa 2, tambah 16 kuasa 2. Sebesar sikit canvas. Okay, bawa ni. 10 kuasa 2, 12 kuasa 2, 16. Okay, lepas tu sambung sikit. Okay. Berapa ni semua ni? Nombor semua ada 7. Dekat 7 bawah ni. Tolak dengan min kuasa 2. Min kita berapa tadi? Min kita 9. Saya buat nota sini lah. Sini kena ada min. Kena ada min kuasa 2. Min kita berapa? Min kita 9. 9 kuasa 2. Okey. Kita settle hot dalam. Hot dalam dulu. Awak tekan. Cara tekan calculator ni. Tekan 4 kuasa 2 dulu. 4
kuasa 2, 6 kuasa 2. Tambah 7 kuasa 2. Tambah 8 kuasa 2. Tambah 10 kuasa 2. Tambah 12 kuasa 2. Tambah 16 kuasa 2. Okey, jumlahkan. Jumlahkan awak dapat 665 tak? 665. 665 per 7. 665 per 7 tolak dengan 9 kuasa 2. Tekan je sekaligus. 665 bagi 7 tolak dengan 9 kuasa 2. Okey, boleh 14. Lepas tu dapat jawapan tu baru awak tekan punca kuasa. Tekan punca kuasa. So dapat 3.74. 3.74 ni ialah sisihan piawai yang asal. Okey, tapi tak siap lagi ni sebab dia kata lagu mana kalau nombor 70 ditambah dalam set data tersebut. Tadi tak ada 70. Ni kalau kita tambah 70 apa jadi? Okey, apa kita buat ialah macam ni. Sekejap. Saya sediakan tempat kosong dulu untuk jawab ni. Sekali dulu. Okey ni. Okey. Saya tukar warna merah lah untuk hak baru ni. Okey, min baru. Min baru sama dengan. Okey, tadi hak lama tadi 63 ke? Jumlah data yang lama tadi tu 63. Boleh 63. Tambah. Kita kan ada data baru. Data baru kita 70. 70. Letak nombor 70. Okey, tadi data kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah 1 nombor ada 8. Okey, so dapat min baru. Okey, kira. 23 tambah 70. Lepas tu bahagi 8. Dapatlah 19.25. 19.25. Min baru. Okey, so lagi nak. Sisihan piawai baru. Sisihan piawai baru. Sampel baru. Buat ni dulu. Punca kuasa ni. Lepas tu dalam ni tengok hak lama. Hak lama kita jumlah X kuasa 2 lama kita 665 ke? Letak je 665 tambah. Kita kan ada data baru masuk. Data baru masuk kita 70 ke? So letak 70. 70 kuasa 2. Sebab apa? Sebab ni awak nak pandai ni. Ni sebenarnya ni atas ni ialah sigma X kuasa 2 jumlah bagi kuasa 2 setiap cerapan. Sebab tu kalau masuk data baru pun dia wajib kuasa 2. Kalau dia tak kuasa 2 tak jadilah sisihan piawai kita. Okey, per berapa? Per dengan 8. Tolak dengan gapo sini? Kalau saya gapo sini lepas tolak tu gapo? Lepas tolak tu ialah min kuasa 2. Lepas tolak tu min kuasa 2. Min kuasa 2 ni min. Kira dah min tak ada kan? 19.25. Terus sini 19.25 kuasa 2. Okey, jom kita kira. Kira hot dah lah dulu senang. Jangan duk gaduh lah tekan punca kuasa 2 tu. Tekan hot dah lah dulu senang. 5. Lepas tu tambah dengan 70 kuasa 2. Tekan sama dengan. Dapat 5565 kan? Lepas tu sambung per dengan 8. Ataupun bahagi 8. Sambung lalu tolak 16.25 kuasa 2. Tekan sama dengan. Dapat jawapan tu barulah awak tekan punca kuasa 2. Awak akan dapat 20.75.
20.475. Akan dapat 20.475. Soalan tanya gapa awak? Soalan tanya terangkan perubahan pada nilai sisihan piawai. Oh, terangkan perubahan. Ya, perubahan ni tengoklah makin besar ke, makin kecil ke. Tengok hak lama. Hak lama berapa? Lama. Asal. Hak asal berapa? Hak asal 3.74. Tiba-tiba bila kita tambah nombor 70, dia jadi besar. Dia jadi 20.475. So, kita kata sisihan piawai menjadi sangat besar setelah 70 ditambah. Buat ayat ke? Buatlah sikit. Alah, tak muak dah. Sisihan piawai teman awak. Tak muak dah. Tak apalah, saya sebut awak tersedilah. Sisihan piawai menjadi semakin besar setelah 70 ditambah dalam set data tersebut. Okey, next. Nombor seterusnya. Nombor 4. Okey, nombor 4 dia kata dia nak sisihan piawai bagi 3, 4, 7, 9, 10. 3, 4, 7, 9, 10. Okey. Jom. Cari min dulu. Cari min dulu senang. Min tu gini simbol ya. 3 tambah 4 tambah 7 tambah 9 tambah 10. Okey, 3 tambah 4 tambah 7 tambah 9 tambah 10 per. Ada berapa data ni? 1, 2, 3, 4, 5. Per dengan 5. Awak akan dapat min. Okey, berapa min dia? Kita kira dulu lah. Okay, dapat jawapan tambah tu terus bahagi 5. Dapat 6.6. Tu min. Dia nak sisihan piawai. Sisihan piawai kan no? Sisihan piawai. Sisihan piawai. Buat gini, buat simbol ni. Belajarlah tulis sisihan piawai ni. Jangan buat tahu pula. Okey, buat gitu. Kan kita pun buat gini. Wak punca puasa dulu. Wak punca puasa 2. Wak cam ada jangan wak belok puasa saya ni. Tak cam uduk. Okey, kerana kita buat sampai awal ni mula-mula sekali. Kita kuasa 2 lah setiap nombor ni. Kita kuasa 2 setiap nombor. 3 kuasa 2. Tambah 4 kuasa 2. Tambah 7 kuasa 2. Tambah 9 kuasa 2. Tambah 10 kuasa 2. Semua tu kuasa 2 dulu. Kita pun per. Ada berapa semua nombor? Semua nombor ada 5. Semua nombor ada 5. Okey. Lepas tu tolak. Tolak dengan apa? Tolak dengan min. Min kita kira dah tu kan? Point ne. Tulis point ne kuasa 2. Okey. Kata bagi formula dia ni isi nombor semua ni. Lepas tu kita kira lah. Kita pun kira. Ingat tu. Jangan gaduh tekan punca. Awak tekan ni hot dah lah dulu sebenarnya. 3 kuasa 2. 4 kuasa 2. Tambah lagi 7 kuasa 2. Tambah 9 kuasa 2. Tambah 10 kuasa 2. Kata tambahlah semua tu. Bolehlah 255. Apa baru bagi 5. Okey, lepas tu tolak dengan 6.6 kuasa 2. 6.6 tu mari mana? Mari daripada min. Okey, dapat jawapanlah kali tu baru tekan punca kuasa 2. Okey, dapat 2.728. Bolehlah. Mana sikit sangat saya letak ruang jawapan tu. Sekejap saya alih-alih saya pindah-pindah. Sekejap. Okey, ada ruang dah. Okey, ni jawapan. Jawapan saya letak warna merah dah. Jawapan saya letak warna merah.
sama dengan berapa tadi? 2.728. 28. Okey, lepas tu dapat jawapan dekat bahagian A tu. Kita pun tengok B. B nak ke apa? Okey. B tu dia kata kita kena kira sisihan piawai baru. Kira hasil piawai baru, sisihan piawai baru. Sekejap. Dari A. Sekejap, saya jaga ni mata. Dari A. Kira sisihan piawai baru. Okey. Muat kedok saya ni. Muat. Dia kata kira sisihan piawai baru. Dia kata tengok hak A. Lepas tu kira sisihan piawai baru bagi soalan B1 ni. Awak perhati dah macam ni kan. Dekat A tu ya 3, 4, 7, 9, 10. Lepas tu hak baru ni dia buat 6, 8, 14, 18, 20. Beza ke apa ni? Macam lain. Tapi sebenarnya lebih kurang je dengan hak A ni. Hak perasan tak? Setiap data dekat bahagian B ni dia darab 2. Tengok ni kalau tak pasal lagi saya tunjukkan awak. Ni kan 3 darab 2 jadi 6. 4 darab 2 jadi 8. 7 darab 2 jadi 14. 9 darab 2 jadi 18. 10 darab 2 jadi 20. Rasa tak? Setiap data itu didarab dengan 2. Sebab tu dia jadi 6, 18, 14, 18 dan 20 ni. So kalau setiap data tu didarab dengan satu pemalar, macam dalam soalan kita ni, soalan B ni, didarab dengan 2, maka garanti ada perubahan pada sisihan piawai. Kita buat ganah, mudah saja macam ni kita begini. Sekejap saya buat lari dulu ni. Okey. Ni sisihan piawai baru. Sisihan piawai baru sama dengan, tengok pemalaya berapa? Pemalaya berapa tadi? Pemalaya berapa tadi? Okay, kita baca dah tadi. Kalau didarab 2 ke didarab apa ke, itulah pemalar, itulah K. Ni saya tulis sikitlah sini. Pemalar ialah 2. Pemalarnya ialah 2. Sebab dia guna operasi darab, maka sisihan piawai baru pun kena darab lah. Ambil 2 pemalar hak dia bagi tu. 2 darab. Berapakah sisihan piawai hak asal? Sisihan piawai asal ialah 2.728. 2.728. Oh, settle dah. Okey, kau je lah. 2 darab 2.728. Okey, so awak akan dapat 5.456. 5.456. Settle soalan B1. Buat B2 pula. Kita tengok B2 ni gapo ni? Macam lain dengan A ni. Tengok kita perhati macam ni kan. Hak lama, hak asal dia 3, 4, 7, 9, 10. Tapi dekat nombor 2 ni jadi 1.5 pula. 1.5, 2, 3.5, 4.5, 5. Gapo berlaku ni? Tengok. Data ni semuanya telah dibahagi 2. Semua data ni telah dibahagi 2. 3 bahagi 2 dapat 1.5.
4 bahagi 2 dapat 2. 7 bahagi 2 dapat 3.5. 9 bahagi 2 dapat 4.5. 10 bahagi 2 dapat 5. Okey, saya tulislah nota kawak sini deh. Ni setiap data dibahagi 2. Setiap data dibahagi 2. Kalau setiap data dibahagi 2, maka sukatan serahkan berubah. Semua kena bahagi 2 belakang. Jadi, apa dia minta ni? Dia minta sisihan piawai baru. Sisihan piawai baru sama dengan ambil sisihan piawai lama 2.728. Cepat pakai warna biru lah. 2.728. Awak pun bahagi dengan 2. Ni. Saya buka bijak ni ada dah sini ke? Ni sisihan piawai baru, sisihan piawai asal bahagi dengan K. K tu pemalar. Tengok sebab apa? Sebab dibahagikan, setiap data dibahagi. Macam soalan B2 ni, setiap data dibahagi 2. Sebab itulah saya ambil 2.728 iaitu sisihan piawai yang lama, yang asal bahagi dengan 2. Lepas tu kira je lah. 2.728 bahagi 2. So dapat 1.364. 1.364. Okey, settle. B2. Okay, lagi. Okey, soalan nombor 5 kan dia kata julat dan variance satu set data ialah 25. 25 ni buat asing dulu. Ni julat dululah julat. Oh, sana. Warna lain. Bolong ni. Ni. Julat. Dia kata julat. Julat ialah 25. Julat ialah 25. Memang saya tak muak je. Saya ejah dululah kau ni. Ini saya buang. Jika setiap cerapan ditambah 2. Oh, alah guide ni. Sekejap, ni pun kita kena bawa ke belakang sikit. Okey, saya dah baiki. Okey, dia kata jika setiap cerapan ditambah 2, tambah 2, lepas tu darab 4. Tentukan julat dan variance yang baru. Okey, balik pada nota kita tadi. Kalau setiap data ditambah atau ditolak, tak ada perubahan. Ada perubahan tu bila? Kalau setiap data, setiap cerapan itu didarab atau dibahagi, baru ada perubahan. Jadi, macam soalan nombor 5 ni, jika setiap cerapan ditambah 2, hak ni tak pakai rasung ni, memang tak berubah. Kita tak akan pakai pun nombor 2 ni. Tapi, hak kita pakai ni, hak ni didarab dengan 4. Hak ni kita akan pakai lagi. Okey, soalan ya apa? Soalan ya, dia nak julat baru. Boleh je lah julat baru. Okey. Julat baru sama dengan K darab dengan julat yang asal. Mana K ni? K ni. Ni K. Didarab 4. Ni lah K. Hak ni tak kira dah. Hak ditambah 2 ni tak kira sebagai K ni. Sebab
setiap cerapan ditambah. Ada keyword ditambah ni lah. So nombor 2 ni jadi tak pakai. Dia jadi tak, bukan tak pakai tu macam teruk sangat tau. Macam dia tidak memberi, kalau setiap cerapan tu ditambah 2, maksudnya ditambah 2 tu tak memberi kesan, tak memberi kesan pun pada perubahan sukatan serakan kita. Jadi macam ni kan, julat baru ambil hak darab 4 tadi. So 4 tu akan jadi pemalas kita lah. 4 darab dengan berapa julat lama. Julat lama kita hak ni 25. Saya dah tahu dapatlah sini. 4 kali 25 dapat 100. Saya akan julat baru. Lepas tu kita pun buatlah ni. Dia kata apa ni? Dia kata variance. Variance 2.7. Variance ni variance asal 2.7. Saya garis sikit. Okey, kejap je. Okey, variance 2.7. Dia nak variance yang baru. Boleh je lah, variance baru. Okey, macam mana kira variance baru? Okay, kalau tak ingat lagi formula tak apa, ni ada ni formula ni. Tengok darab ni. Sebab dia kata darab 4 je kan. Tadi ayat dia didarab, setiap data didarab 4. 4 tu ialah pemala. Sinilah 4 kuasa 2 darab dengan variance asal. 4 kuasa 2 darab variance asal. 4 kuasa 2 darab variance asal berapa? 2.7. Tekan calculator. Siap. Dapat 43.0. Okey. Nombor 6. Nombor 6 dia kata julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Julat antara kuartil berapa? 2.7. Julat antara kuartil 2.7. Sisihan piawai. Sisihan piawai berapa? 3.6. Sisihan piawai 3.6. Okey, julat antara kuartil 2.7. Sisihan piawai 3.6. Jika setiap cerapan dibahagi 3. Jika setiap cerapan dibahagi 3. Kemudian ditolak dengan 2. Jika setiap cerapan dibahagi 3. Kemudian ditolak dengan 2. Okey ni keyword dia ni. Setiap cerapan dibahagi 3. Dibahagi 3 tu. Maksudnya 3 lah kita punya pemalas kita. Tapi lagi kita kena bahagi. Dah sebab kata bahagi sini. Kemudian ditolak 2. Di sini saya tanya balik. Ditolak 2 ni ada kesan tak? Ada tak kesan ditolak 2 kepada sukatan serakan kita? Tak ada. Tengok ni atas sekali ni kan kata. Kalau ditambah setiap data ditambah atau ditolak, tidak ada perubahan pada nilai sukatan serakan. Jadi maksudnya 2 ni tak akan jadi pemalas kita lah. Tapi yang kita ambil cuma nombor 3 ni sebagai pemalas. Okey, kita pun buat julat antara kuartil. Julat antara kuartil baru. Julat antara kuartil baru. Okey, tengok formula ya. Julat antara kuartil baru kan? Ni. Okey, tadi bahagi kan? Okey, keyword dia bahagi. Julat antara kuartil baru sama dengan julat antara kuartil asal per K. Per berapa kita? Kita per 3 lah. Sebab soalan kita setiap data dibahagi 3. Okey, ambil julat antara kuartil asal. Berapa? 2.7. 2.7 bahagi berapa? Bahagi dengan 3. Dapatlah berapa? 0.9 kan? 7 bahagi dengan 3. Ya, 0.9. Data hak pertama. Lepas tu dia minta apa lagi tu? Dia minta sisihan piawai baru. Sisihan piawai baru. Sisihan piawai baru sama dengan macam mana? Ambil sisihan piawai lama. Sisihan piawai yang asal berapa? 3.6. Sisihan piawai asal 3.6. Per ingat formula tak apa, refer lah. Sisihan piawai baru, sisihan piawai asal bahagi K. Dalam kes kita ni bahagi 3.
Ni soal kata dibahagi 3. So dapatlah 1 point. Okey, settle kerja-kerja bagi 8.2 D.